Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya sekali lagi Kardok dalam program televisyen berkonsepkan Travelog yang mencari identiti, melihat realiti masyarakat di Sarawak khususnya. Berbagai kisah realiti yang telah dipaparkan dari episod pertama sehingga kini. Begitulah gigihnya orang Sarawak mengekalkan identiti Sarawak di mata masyarakat umum. Episod ke-9 minggu ini membawakan kepada anda paparan eksklusif satu lagi lokasi yang terletak kira-kira 800 km dari Kuching atau kira-kira 13 jam melalui jalan darat dengan menggunakan 80% laluan AH150. Lokasi yang dimaksudkan ialah Belaga. Belaga yang masih diliputi hutan tropika terletak di bahagian Kapit merupakan daerah yang paling hampir dengan empangan hidroelektrik Bakun. Atas sebab-sebab keselamatan, tim jelajah Kardok tidak dibenarkan memasuki kawasan empangan Bakun. Perjalanan dari Sungai Asap ke Belaga mengambil masa hampir 2 jam melalui jalan Minitar. Permukaan muka buminya yang berbukit menjadikan cabaran pemanduan berbeza dari episod sebelumnya. Jalan dan jambatan yang kecil hanya boleh dilalui satu kenderaan pada satu-satu masa, jelas menunjukkan sifat toleransi di kalangan masyarakat di Belaga. Memandu dengan pemandangan hijau serta langit yang membiru membuatkan tim jelajah Kardok berasa begitu tenang dan sesekali dikejutkan dengan perselisihan kenderaan dari arah yang bertentangan. Dengan adanya Advanced Driver Assist System ADAS pada pacuan 4 roda Isuzu D-Max X-Terrain amat membantu kami. Malah tim jelajah Kardok berasa cukup selamat meskipun di bahu jalan terdapat gaung yang dalam. Selain jalan darat, Belaga juga boleh dihubungi melalui laluan sungai dengan bot ekspres. Bandar yang terdekat dengan Belaga adalah Bintulu. Pada musim pandemik sebelum ini, semua perkhidmatan bot ekspres telah dihentikan. Bagi penduduk Belaga, ianya sesuatu yang amat sukar. Belaga mempunyai keluasan melebihi 19,000 km persegi dengan penduduknya terdiri daripada suku kaum Kenyah, Kayan, Penan, Punan, Sihan, Kajang, Ukit, Beketan dan Tanjung. Bersempadan dengan daerah Kalimantan Tengah, Indonesia, Belaga dipisahkan oleh banjaran Iran yang mempunyai ketinggian kira-kira 4,000 kaki dari aras laut menjadikan Belaga kawasan yang subur. Sesampai di Pekan Belaga yang mempunyai beberapa blok deretan kedai ini mengingatkan saya pada zaman 80-an. Di pekan inilah segala keperluan masyarakat Belaga diperolehi. Selain keperluan harian, sekolah dan beberapa pejabat kerajaan yang lain turut disediakan. Tanpa mengira bangsa, masyarakat di sini cukup harmoni dan menyambut baik kedatangan tim jelajah Kardok bagi melakukan penggambaran untuk episod ke-9. Tim jelajah Kardok difahamkan bahawa Belaga sebelum ini mempunyai lapangan terbang kecil atau short take-off and landing STOL yang menjadi penghubung di antara Belaga dan Miri. Lokasi lapangan terbang Belaga dengan kod yang dikeluarkan oleh Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa IATA Bravo 5 Golf atau BLG ini terbuka penggunaannya kepada orang awam. Dengan maksud yang lain, pesawat persendirian juga mendarat di sini. Kesemua penerbangan dikendalikan oleh anak syarikat penerbangan Malaysia yang lebih dikenali sebagai Maswing. Disebabkan oleh beberapa faktor teknikal, lapangan terbang tersebut ditutup. Inilah serba sedikit cerita mengenai Belaga untuk penonton yang tidak mengetahui di mana sebenarnya Belaga. Jika episod-episod sebelum ini saya hanya mandi di sungai, di Belaga saya menikmati pula kesegaran mandi di air terjun.
Sememangnya amat segar mandi di kawasan punca air yang pasti masih tidak tercemar. Meskipun telah melepasi jam 2 petang, suhu airnya memang sejuk. Disebabkan jarang-jarang mandi air terjun, saya gagahkan juga untuk terus mandi di air terjun ini. Ditambah pula saya ditemani oleh peminat-peminat dari Belaga yang turut serta meraihkan tim jelajah Kadok di sini. Memang terbaik air terjun di sini. Kunjungan tim jelajah Kadok ke Belaga kali ini kena pada musim Raja Buah. Diceritakan oleh masyarakat setempat bahawa durian Belaga adalah yang terbaik di Sarawak buat masa ini. Durian yang dipanggil Raja Buah antara yang digilai oleh ramai orang. Harga durian boleh mencecah sehingga RM50 sekilogram bergantung pada jenis buahnya. Seawal jam 6 pagi, pemilik dusun durian di Belaga sudah mula tiba di WAF bagi menjual hasil dusun mereka. Ada kalanya tidak sempat turun dari sampan lagi, buah-buah durian ini telah dibeli oleh peminatnya. Menariknya, jika diperhatikan betul-betul, kesemua durian berkenaan diangkut dengan menggunakan bakul yang disandang di belakang badan. Dianggarkan tidak kurang dari 50 kg durian dalam setiap bakul diangkut dari sampan hingga ke dataran di WAF Belaga ini. Setelah durian dilonggokkan di sini, pemilik dusun biasanya akan membersihkan dahulu durian dengan menggunakan buluh yang diraut halus. Ada juga yang menggunakan berus dawai bagi membuang daun dan tanah yang melekat pada kulit durian. Buah durian digradekan mengikut saiz dan di sini durian diberikan nama mengikut nama pemilik dusunnya. Jika saya pemilik dusun durian, maka durian akan dinamakan sebagai durian Kadok. Lain. Lebih menarik lagi, durian di Belaga tidak dijual mengikut berat, tetapi ianya dijual mengikut jumlah biji durian dan saiznya. Cukup berbeza dari Semenanjung. Pada pengamatan saya, paling mahal durian di sini dijual pada harga RM30 sebiji kerana saiz yang besar, dan durian juga dijual secara longgok atau masyarakat tempatan memanggilnya tompok. 10. Ini 20. Murah betul durian. Murah tu. Kebiasaannya peraih durian sudah sedia menanti dan pemilik dusun akan berurusan dengan peraih yang sudah biasa dengan mereka. Peraih pula bebas memilih durian tanpa ada sebarang syarat yang dikenakan oleh pemilik dusun. Selain dari durian, turut ditemui di WAF Belaga ini ialah buah bambangan. Buah bambangan atau nama saintifiknya Mangifera panjang juga turut dipanggil sebagai buah mawang dan buah embang. Berat sebiji buah bambangan ini di antara 500 gram sehingga 1 kilogram. Manakala rasanya pula masam-masam manis. Kulit bambangan ini agak tebal dengan isi yang berwarna kuning dan mempunyai serabut yang banyak. Buah bambangan ini boleh sahaja dimakan begitu saja dan kebiasaannya bambangan dibuat sambal bersama ikan bilis. Selain itu, ada juga yang menjadikan buah bambangan sebagai jeruk dengan menggunakan bahagian isi dan kulitnya. Di WAF Belaga ini bukan sahaja peraih durian, malah pembeli runcit juga turut menanti tuan punya dusun bersama durian yang terbaik di Sarawak ini. Selepas menyaksikan urus niaga durian di WAF Belaga, tim jelajah Kadok dibawa oleh seorang pemilik dusun durian bagi merasai pengalaman mengutip durian. Tetapi kali ini duriannya cukup berbeza dari rupa, warna dan rasanya. Durian ini saya panggil sebagai durian hutan, manakala masyarakat tempatan memanggilnya sebagai durian isu.
Dusun durian yang terletak di lereng bukit ini sedikit mencabar kerana permukaan tanah licin akibat hujan pada malam sebelumnya. Ditambah pula dengan saiz durian yang kecil, ianya menyukarkan lagi pencarian durian. Isu kerana saya tidak biasa dengan suasana begini. Tiba. Biasanya saya hanya mencari durian di tepi jalan tanpa perlu bersusah payah ke dusun. Itu hakikatnya. Di pertengahan pencarian, hujan mula turun, maka tergendalalah operasi mengutip durian. Meskipun tergendala dek hujan, alhamdulillah dapatlah juga durian isu ini dan beberapa buahan yang lain untuk dibuat sarapan tim jelajah kadok lain. Nama saintifik durian isu Durio olexianus mempunyai warna isi yang kuning jingga dengan saiz yang lebih kecil dari durian biasa. Manakala dari segi rasanya, durian isu ni berasa lemak manis dan tidak berbau durian. Satu teknik yang biasa digunakan untuk membuka durian ini ialah memijaknya sehingga berbunyi prak, bermakna durian ini telah pun terbuka. Setiap pangsa durian isu tidak melebihi 3 ulas isinya. Biasanya, sebiji durian ini hanya mempunyai di antara 3 hingga 5 pangsa sahaja. Tiada maklumat yang dikongsikan oleh masyarakat tempatan mengenai harga serta permintaan durian isu ini. Oh, 5 bali. Buka 5 bali. Cantik rumah dia ni. Kopak-kopak juga durian, takkan tengok saja. Apa lagi? Mari kita rasa durian Belaga yang dikatakan terbaik di Sarawak ini. Memang sedap durian Belaga ini. Mungkin kerana ianya segar dari dusun. Masya Allah, sedap sungguh rasanya. Memang terbaik di Sarawak. Malah mungkin durian di Belaga adalah durian yang terbaik di dunia. Baiklah, sambil saya layan durian ini, saya belanja sikit rupa pokok buah bambangan yang sempat dirakam oleh juru kamera kami. Inilah pokok buah hutan yang hanya terdapat di Kepulauan Borneo sahaja. Tempat lain memang tak ada. Masih lagi berkisarkan durian dan buah bambangan. Percaya atau tidak, kedua-dua buah ini boleh dijadikan umpan untuk memancing. Kalau tak percaya, tonton sampai habis program ini. Tim jelajah kadok dibawa oleh kaunselor Bete Lahang untuk memancing ikan sultan atau di Semenanjung kita panggil ikan jelawat. Lokasi memancing adalah di Sungai Belaga. Dengan menggunakan 2 sampan, tim jelajah kadok mengikut pelawaan kaunselor Bete. Tapi rasanya macam pelik sikit memancing tanpa menggunakan joran dan umpan seperti biasa orang memancing. Inilah dia kreativiti serta boleh juga dikatakan inovasi masyarakat Belaga. Hanya menggunakan botol air plastik yang kosong dan diikat dengan tali tangsi serta mata kail sudah cukup untuk memancing. Pastikan botol plastik tidak bocor dan berpenutup. Pada botol juga perlu ada lilitan gegelang getah. Tujuannya adalah untuk menyangkutkan mata kail. Memang kreatif mereka ni. Setelah hampir setengah jam meninjau lokasi sepanjang Sungai Belaga, lokasi yang sesuai telah ditemui. Sekali lagi tim jelajah kadok terkejut dengan apa yang berlaku. Bayangkan, buah bambangan dan durian yang kita makan kini dijadikan umpan yang terbaik untuk memancing ikan sultan.
Juga turut dibawa sekali adalah sausage sebagai perisa. Hebat sungguh. Ikan di Sungai Belaga memilih umpan, guys. Sausage berkenaan perlu dipotong sebesar kira-kira 1 inci lebih. Ini bagi menutupi mata kail yang besar. Manakala buah durian pula, mata kail disangkut pada biji durian. Ada kalanya menggunakan durian yang busuk dan ada juga menggunakan durian biasa. Manakala buah bawang atau bambangan dibuang kulit dan dipotong 4 segi dalam saiz 2 inci dan disangkut pada mata kail. Seperti biasa, semua mata kail diletakkan umpan yang mahal dan dilepaskan ke dalam Sungai Belaga. Sekilas pandang, Sungai Belaga seperti dicemari botol-botol plastik. Tetapi jangan salah faham, ia adalah salah satu teknik memancing yang digunakan oleh penduduk di Belaga. Difahamkan waktu yang sesuai untuk memancing biasanya dilakukan pada waktu malam, kerana pada waktu malam tidak ada banyak gangguan seperti bunyi enjin bot dan sebagainya. Dikatakan oleh penduduk kampung, waktu malam ikan di dalam sungai akan makan apa sahaja yang hanyut. Jadi waktu malam paling sesuai untuk memancing. Lebih menghairankan kami bagaimana tuan punya pancing botol tadi boleh mengenali pancing masing-masing dan botol-botol dibiarkan hanyut mengikut arus. Difahamkan setiap botol mempunyai tanda-tanda tertentu bagi membezakan pemiliknya. Bagi mengetahui pancing sudah mengena atau tidak, pemilik pancing botol kena peka. Apabila botol-botol kosong tadi seperti tenggelam timbul, itu bermakna pancingnya sudah mengena. Ada kalanya umpan habis, ikan tak timbul. Itulah lumrah memancing di Sungai Belaga. Rezeki hari ini hanya ikan guris. Menjelang senja, semua pancing botol selesai diangkat naik. Itulah aktiviti memang menarik di Belaga. Jika sebelum ini Jelajah Kadok memaparkan kisah etnik Ukit yang dipindahkan ke penempatan semula di Sungai Asap, minggu ini tim Jelajah Kadok bertemu satu lagi etnik yang jumlahnya kurang dari 300 orang di dunia. Bayangkan, perjalanan ke rumah panjang etnik Sihan agak mencabar bagi tim Jelajah Kadok. Melalui bekas jalan balak dan hanya ditabur batu kerikil bagi tempat-tempat tertentu sahaja. Sememangnya hanya pacuan 4 roda yang mampu melaluinya. Selain cabaran mendaki dan menuruni bukit yang agak tinggi, saiz laluan sedia ada seakan tidak meyakinkan kami untuk melaluinya. Etnik Sihan hanya terdapat di Belaga sahaja. Penempatan ini dibuat oleh Kerajaan Negeri Sarawak untuk memudahkan urusan seharian mereka. Jika sebelum ini etnik Sihan tinggal di seberang Sungai Pasar Belaga, menyukarkan pergerakan mereka dalam melakukan urusan seharian termasuk membawa keluar hasil pertanian. Menurut Ketua Kaum Etnik Sihan, Main Magus, kehidupan etnik ini hanya bergantung semata-mata kepada aktiviti pertanian dan hasil hutan. Jika dahulu mereka gemar membuat kebun, akan tetapi cabaran paling besar adalah menjual hasilnya ke Pekan Belaga. Hanya dengan berjalan kaki, mendayung perahu adalah sukar untuk mereka membawa hasil pertanian yang besar dan banyak seperti kelapa sawit. Sejak berpindah di Sungai Dangan ini, rumah panjang mereka masih lagi tidak mempunyai bekalan elektrik dan air bersih. Mereka sepenuhnya bergantung kepada generator. Aktiviti perekonomian etnik ini masih lagi bercucuk tanam, memburu dan mengeluarkan hasil hutan. Antara komoditi hutan yang utama bagi Sihan ialah rotan. Rotan diolah menjadi kraf tangan yang mereka panggil alat. Pembuatan alat seperti bakul dan tikar yang kemudiannya dijual di Belaga kini menjadi pendapatan utama isi rumah etnik Sihan. Selain rotan dan buluh, etnik Sihan ini juga memproses kayu untuk dijadikan perabot serta hasilan kraf yang lain. Sama ada dijual atau kegunaan sendiri, ianya bergantung kepada permintaan. Jelas Main Magus lagi, mereka masih mencari tanah yang sesuai untuk dijadikan kebun kelapa sawit bagi menjamin pendapatan etnik Sihan di masa akan datang. Ini kerana usaha penanaman sayur yang diusahakan di sekeliling rumah dilihat masih tidak memberi pendapatan yang stabil bagi mereka.
Penempatan baru di Sungai Dangan ini dilihat mampu mengubah cara hidup etnik Sihan dengan beberapa penambahbaikan perlu dilakukan oleh pihak yang berwajib. Kehidupan mereka jauh berbeza dengan kehidupan yang kita nikmati sekarang. Bagi etnik Sihan, pembangunan yang mereka inginkan memerlukan pengorbanan yang besar demi masa depan dan kelangsungan hidup generasi Sihan. Beginilah kepelbagaian kehidupan masyarakat Sarawak di daerah pendalaman. Pembangunan menuntut pengorbanan serta nilai yang tinggi untuk direalisasikan. Setakat ini sahaja paparan minggu ini. Jelajah Kardok, mencari identiti, melihat realiti. Semoga paparan minggu ini memberi pengajaran dan maklumat yang berguna kepada semua yang menonton. Jangan lupa saksikan paparan yang lebih eksklusif di minggu hadapan pada waktu dan hari yang sama. Jelajah Kardok, mencari identiti, melihat realiti, bersiaran secara eksklusif hanya di TVS saluran 122. Kerana racun itu benar. Salam.